Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni dalam kuliah bulanan kita, yang mana kita membincangkan ayat-ayat Al-Quran, dan kitab yang kita guna pakai kitab Aisarut Tafasir. Kan kitab ni Kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Kitab yang hebat juga dalam bab menafsirkan Al-Quran. Dan kitab ini disusun ataupun dikarang oleh Syekh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah. Tuan-tuan puan sekalian, kalau kita pergi Masjid Nabi tu, Syekh ni dia, kalau Masjid Nabi kita duduk kiblat depan kita, Syekh ni dia duduk sebelah kanan. Kan bangunan hak baru tu, kan dia duduk sebelah kanan, ada kursi yang disediakan, dia mengajak. Ni kitab yang dia mengajak dekat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafizahullah. Dan kitab ini cantik juga untuk diguna pakai, dan sekarang ni kita jadikan sebagai rujukan untuk kegunaan guru-guru takmir ataupun guru-guru ataupun ustaz-ustazah yang pemegang tauliah negeri Perlis. Bila nak mengajak tafsir, mereka dipilih untuk mengajak, mungkin boleh guna kitab Tafsir Al-Quranil Azim, ataupun kita sebut Tafsir Ibn Katsir, ataupun Tafsir As-Sa'di, ataupun tafsir yang kita baca ni iaitu Aisarut Tafasir. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, surah yang kita baca pada bulan lepas, surah Asy-Syarh, iaitu Alam Nashrah, kan, dan kita baca dah habis dah semua dah, membicarakan tentang tafsir dan pengajaran yang berkaitan dengan Alam Nashrah sampailah habis. InsyaAllah pada malam ni kita memilih untuk membaca surah Abasa. Kan, surah Abasa. Surah ni berada pada juzuk 30. Kan, jadi selepas surah An-Naba, lepas tu An-Nazi'at, lepas tu surah Abasa. Kan, saya ada buat kelas tahfiz Al-Quran di Masjid Al-Arifin Padang Katung. Untuk siri yang pertama ni mula baru ni 19-20 Januari baru ni, Sabtu dan Ahad minggu lepas, sampailah 16 April. Jadi untuk siri yang pertama ni selama 3 bulan, target untuk anak-anak kita yang umur 9 tahun sampailah 17 tahun, untuk mereka hafal juzuk 30. Kan, untuk hafal juzuk 30. Dan saya tengok memang anak-anak kita ni dengan sukatan pelajaran sekarang ni, yang covernya, yang ngaji paginya, kadang-kadang wadduha sampai Anas sudah habis dah. Kan, jadi kita bagi ruang untuk dipahafal surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, asy-syams wasyamsi duha wa wadduhaha, patu surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Kan, jadi alhamdulillah kita tengok anak-anak kita ni, kalau kita ajak teknik hafazan yang betul, memang dia boleh hafal. Kan? Jadi insya-Allah malam ni kita akan membicarakan surah Abasa. Saya cuba habiskan dalam tempoh sejam ni, dengan saya mengguna pakai
kitab Aisarut Tafasir. Dan kitab ni yang cantiknya, pengarang kitab kita ni dia susun mula-mula bila dia bawa ayat, dia akan cerita dulu perkataan ini secara mufradat, secara perkataan ni apa makna dia. Kalau abasa apa makna dia? Kan wa tawalla apa makna dia? Kan? Kemudian dia bawa syarah kepada ayat-ayat yang dibaca ni. Kemudian last sekali dia akan bawa pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan ayat yang dibaca. Untuk ambil keberkatan pada malam ni, mungkin saya akan baca dulu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mudah-mudahan ada keberkatan pada bacaan kita dan pada perbincangan kita pada malam ni. Saya akan bacalah, mungkin tuan-tuan boleh ikut samalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة kiramin bararah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, surah Abasa, surah ni duk juzuk 30. Sebagaimana yang kita belajar, juzuk 30 ni kebanyakan surah dalam juzuk 30, surah-surah ni diturunkan pada fasa Mekah. Maksudnya sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ada beberapa surah dalam juzuk 30 ni, antaranya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu surah Madinah kan. Surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, itu pun surah Madinah. Yang lain kebanyakan dan boleh hampir kita kata semuanya adalah Makkiyah. Dan itulah ciri-ciri surah yang diturunkan pada fasa Mekah kan. Jadi apa beza tuan-tuan sekalian? Kalau kita kata, mungkin orang tanya, ustaz, hak Mekah dengan Madinah ni beza macam mana kan? Mekah banyak ayat yang pendek-pendek dan perbincangan dia berkaitan dengan akhirat kan, berkaitan dengan kisah-kisah Nabi terdahulu, cabaran-cabaran yang dikenakan kepada Nabi terdahulu oleh umat-umat terdahulu, cerita pasal umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Banyak cerita-cerita tu pasal Makkiyah kan, surah-surah Makkah. Manakala Madinah ni, yang Madaniyah, selepas Nabi berhijrah ke kota Madinah, hak ni kita sebut dah sebelum ni, cuma kita nak ulang sekali lagi. Banyak surah Madinah ni surah yang ayat dia panjang-panjang, banyak cerita pasal hukum hakam kan. Ayatnya sebahagiannya cerita tentang Ahlul Kitab, sebab di Madinah tu Nabi berinteraksi dengan Yahudi dan Kristian yang ada di Madinah. Interaksi Nabi ketika berada di Mekah kebanyakannya dengan musyrikin Mekah ataupun sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam kan. Sebab tu kita tengok ada perbezaan kan. Contoh kita kata macam surah Al-Fatihah itu surah Makkiyah. Surah Al-Baqarah
yang terpanjang dalam Al-Quran. Lepas tu surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah. 4 surah yang paling panjang dalam Al-Quran ni, sampaikan ambil lebih kurang 6 juzuk kan. 4 surah ni diturunkan ketika di Madinah. Ayat dia panjang-panjang dan banyak cerita pasal hukum hakam, cerita pasal ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ni cerita pasal Madinah. Okey, surah Abasa ini surah yang Makkiyah. Surah ni diturunkan pada fasa Mekah. Kan, pada fasa Mekah. Nanti kita boleh tengok cerita-cerita dia berkaitan dengan beberapa orang musyrikin Mekah. Dan surah ni ayat dia pendek-pendek. Kalau kita sebut jumlah, mungkin kita rasa panjang surah ni ustaz. Tak. Surah ni ada 42 ayat. Kan kita kata 42 panjangnya. Tak, pendek je. Kalau tengok dalam Al-Quran, satu muka surat je. Kalau satu muka surat, kalau kita baca, dengar kita baca abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. 2 minit satu muka. 2 minit je. Kan? Kalau kita baca panjang sikit, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, akan jadi 3 minit. Kalau cara hak laju lagi, macam kita dengar Imam Masjidil Haram ketika tarawih, kan dia baca laju, kan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. 1 minit setengah. Kan? Tapi bila kita semayang, tuan-tuan sekalian, sagi nak minta imam baca abasa lepas ni, kan, kita rasa lama. Kan? Kita rasa lama. Setan dia pandai, dia boleh set untuk diri kita hak 2 minit tu kita rasa macam 10 minit. Kan? Tu yang kita jadi malas baca Quran tu. Kan? Padahal sambil atas motor je baca Quran. Kan? Okey, jadi cerita pasal Abasa. Ada 42 ayat dan surah ini surah Makkiyah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mungkin saya target nak habiskan satu surah ni supaya kuliah yang akan datang nanti satu surah pula. Mungkin panjang juga satu muka. Jadi perbahasan tu saya cuba pendekkan, kan, supaya target kita sempat kita faham keseluruhan isi-isi surah ni. Kalau kita tengok perbahasan ulama berkaitan dengan surah ni membincangkan 4 perkara utama. Kan, sebelum ni saya sebut pada kuliah yang lalu. Saya sebut tentang surah Al-Kahfi. Allah cerita tentang 4 perkara utama. Kalau kita tahu 4 perkara utama, bila kita baca, kita rasa tahu. Sampai ayat tu, cerita pasal Ashabul Kahfi. Sampai ke ayat ni, rupanya ni nak cerita pasal 2 lelaki. Yang mana seorang lelaki yang kufur tu ada 2 kebun. Kan? Mai baca sampai lagi, ni cerita pasal kita kata pada Nabi Musa dan Khidir. Kan? Maksud kita tahu gambaran-gambaran tu. Jadi kalau kita tengok surah Abasa ni, walaupun dia pendek, dia ada 4 perbicaraan ataupun 4 perbincangan yang utama. Ayat yang pertama sampailah ayat yang, kalau tengok kat sini ni, sampai ayat yang ke-16, ataupun kita sebut segmen yang pertama lah, kan, ataupun perbincangan yang pertama ni nak cerita tentang bagaimana teguran kepada Nabi SAW. Kan, teguran, Allah tegur Nabi, kan, direct. Kalaulah Nabi ni jenis orang yang tak amanah, bila Allah tegur Nabi tak ceritalah. Faham maksud saya? Kan? Tetapi Nabi baca ayat tu dalam keadaan ayat itu teguran kepada Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengutamakan musyrikin Mekah lebih daripada sahabat Nabi yang datang bertemu dengan Nabi, yang mana sahabat ni dah masuk Islam. Kan?
Ini segmen yang pertama. Yang kedua, Allah nak cerita tentang bagaimana keingkaran manusia. Kan? Allah kata qutilal insanu ma akfara. Ayat 17. Kalau nak kira tu qutila tu dibunuh. Kan maksudnya kasar. Kan Allah sebut tu secara ancaman. Allah bagi amaran, orang yang kufur ni akan dibunuh, akan diperang. Kan? Itu cerita tentang gambaran yang kedua. Kan? Gambaran yang ketiga, kalau kita tengok bagaimana Allah nak cerita tentang pada Allah kata macam pada ayat 34, Allah kata falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia ni tengok makanan dia. Kan? Tu cerita pasal makanan pula. Kan sebut tentang buah zaitunnya, cerita pasal ladang-ladangnya, ada buahnya, ada macam-macam makanan untuk kamu. Allah kata begitu juga untuk haiwan ternakan kamu. Kan itu segmen yang ketiga. Kan segmen yang keempat, kalau kita tengok ayat dari ayat 33 sampailah ayat yang terakhir, ayat 42, tentang gambaran kiamat. Kan Allah kata fa idza ja'atis sakhah. Kan apabila datang sesuara yang memekakkan. Kan bila dengar memekakkan maksudnya gambaran itu bunyi kepada sangkakala. Kan maksudnya gambaran kiamat. Kan itu segmen ataupun perbincangan tentang isu yang keempat dalam surah Abasa. Walaupun ada 42 ayat yang pendek-pendek, rupanya ada 4 perbincangan dalam surah tersebut. Okey, sekarang ni saya akan detail satu persatu supaya kita lebih nampak apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ni tuan-tuan sekalian, bila kita baca, kita kena faham sampai macam tu. Selain pada kita faham tentang ayat satu persatu, kita juga nak kena belajar tentang gambaran umum, apa pengajaran surah ni, apa yang Allah nak cerita. Kan apa yang Allah nak cerita? Kalau surah Al-Baqarah, apa yang Allah nak masuk dalam surah Al-Baqarah? Al-Baqarah tu cerita pasal lembu yang Allah nak bagi ujian kepada Bani Israel. Tetapi di samping Al-Baqarah tu banyak lagi poin-poin yang lain yang Allah masukkan dalam surah tu. Surah An-Nisa cerita pasal perempuan, pasal wanita, tetapi hukum dalam tu banyak kepada orang lelaki. Kan itu tarikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah mulakan surah Abasa, nama pun Abasa. Kan kebanyakan surah ni dia ada kaitan dengan, bila sebut nama Al-Baqarah, sebab apa? Cerita lembu betina dalam surah tersebut. Kan bila sebut surah Ali Imran, sebab apa? Sebab dalam surah tu cerita tentang ahli keluarga. Ali itu maksudnya ahli keluarga. Imran itu ada keluarga Imran, masuk keturunan kepada Maryam, mak kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Okey, dalam ayat ni Allah sebut abasa wa tawalla. Kan Allah kata dia memasamkan muka dan berpaling. Kan kita tak faham lagi, siapa yang bermasam muka, siapa yang berpaling? Kan an ja'ahul a'ma, kerana dia didatangi oleh orang buta. Kan kalau ayat ni dibaca kepada Nabi, dia tu siapa? Kan lainlah kalau Allah kata Muhammad, hang masam muka dan hang berpaling ketika mana ada seorang buta datang bertemu dengan hang. Ni ayat utara lah, kita nak sebut hang kat Nabi ni tak sesuai lah, tapi ni bahasa utara kita lah. Kan nak cerita ayat ni pada permulaan tu, kan kita nak tengok bagaimana Al-Quran dia ada tarikan dia. Kan tak cerita lagi sampai kan kita baca ayat pertama, ayat kedua, Allah nak cerita pasal apa? Kan menyebabkan kita tertarik untuk baca ayat yang ketiga. Ayat ketiga Allah kata wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah kata apa punca, apa jalannya yang engkau dapat mengetahui wahai Muhammad, la'allahu yazakka, barangkali orang buta yang datang bertemu dengan kamu tu yazakka,
dia nak bersihkan diri dia, kan? Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun Allah kata hak buta yang datang bertemu dengan kamu tu, supaya dia nak jumpa kamu, dia nak tanya masalah. Zaman itu zaman penurunan wahyu. Mungkin dia datang jumpa Nabi nak tanya, wahai Rasulullah, ayat apa yang turun hari ini, apa wahyu yang kamu dapat. Jadi Allah kata fatanfa'ahu dzikra, bila dia nak tanya kamu tu, dia nak dapat benda itu sebagai peringatan ataupun pengajaran kepada dia. Okey, jadi ayat 1, 2, 3 dan 4 kita faham. Bila ayat 3 mai ayat 3 yang 4 baru kita faham, rupanya cerita ni Allah nak tegur Nabi, Allah nak mencela tindakan Nabi kepada seorang yang buta yang pernah datang bertemu dengan Nabi. Kalau dalam tafsir Aisarut Tafasir, bagaimana dicerita tentang bagaimana sebab kepada celaan Allah kepada Nabi, teguran Allah kepada Nabi, seolah macam ni lah kalau bahasa kita, kan? Kita kata kat seorang, amboi hang masam muka bila fakir miskin tu mai punya hang duk layan orang-orang besar, kan? Mungkin sebelah hang ni ada YB mana-mana ke, mai orang buta, mai fakir miskin, hang buat tak layan, no? Kan? Jadi Nabi ni sebenarnya disebut dalam cerita ni, semasa berlaku peristiwa tu datang seorang yang buta. Seorang yang buta tu Abdullah bin Ummi Maktum. Rupanya dia ni awal juga dia masuk Islam, kan? Maksudnya sebelum berhijrah, rupanya dia ni adalah muhajirin. Maksudnya orang Mekah pergi berhijrah ke Madinah, dan di Madinah dia dilantik sebagai muazzin. Maksudnya Bilal lah, dia jadi tukang azan tu. Bilal, yang sebut Bilal tu sempena nama Bilal bin Rabah tu. Jadi tukang azan Nabi ni Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, kan? Seorang yang buta. Maksudnya orang buta ni pada zaman Nabi, Nabi letak ada kedudukan dia, kan? Bahkan dalam cerita tuan-tuan sekalian, bagaimana bila berlaku peristiwa ni, selepas itu Nabi jaga eloklah Abdullah bin Ummi Maktum, seolah Nabi respect kat dia, kan? Bila nama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, Allah boleh puji dalam Al-Quran, sampaikan semasa Nabi dekat Madinah, Nabi pergi perang bawa sahabat-sahabat, Abdullah bin Ummi Maktum dilantik sebagai pemangku. Seolah macam inilah kalau kita ada Perdana Menteri pergi bercuti mana-mana, dia lantik pemangku. Abdullah bin Ummi Maktum dia buta, kan? Tetapi Nabi lantik dia untuk jaga Madinah. Maksudnya hebatnya Abdullah bin Ummi Maktum. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketika cerita tu Nabi sebenarnya bukanlah kita kata nak salah Nabi sepenuhnya. Ayat ini teguran kepada Nabi, kan? Nak cerita masa Abdullah bin Ummi Maktum, masa dia buta, dia datang nak jumpa Nabi, dia tak tahulah Nabi sedang bercakap dengan siapa, kan? Masa tu Nabi ni dalam proses nak tarik Abu Jahal, nak tarik nama-nama tokoh musyrikin Mekah ni, Utbah, Syaibah, anak kepada Rabi'ah, dua orang ni, Abu Jahal, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, ni nama-nama utama, kan? Nama-nama utama, kan? Seolah macam inilah tuan-tuan sekalian. Sebenarnya kita berdakwah ni, kalau berdakwah dekat kawasan Padang Besar, kalau kita dapat orang kampung boleh main masjid, apa sangat boleh bantu kita, kan? Kita rasa macam itulah. Tetapi kalaulah Padang Besar ni kita dapat ketua polis sini, kita dapat ketua immigration sini, kita dapat pengarah sini, kita dapat orang kaya sini, hebat masjid kita, yakinlah, kan? Maksudnya dakwah macam tu. Sebab itulah dakwah, bila kita tengok bila Nabi ketika dakwah mula-mula, bila Nabi dapat pegang Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi dapat pegang Abu Bakar As-Siddiq, Osman bin Affan, kan? Lepas tu ketika Fathu Mekah, Nabi dapat pegang Abu Sufyan, nama-nama tokoh. Islam berkembang dengan cemerlang begitu cepat, kan? Contoh kalau saya dekat Kangak, kan?
ketika saya bagi kuliah mana-mana ni, tiba-tiba seorang pengarah suatu jabatan tertarik, kan? Dengan dia tertarik seseorang tu, dia kata, "Ustaz, lepas ni pergi ceramah dekat jabatan saya pula." Kan? Maksudnya berjayanya dakwah kita bila kita dapat tackle orang yang utama. Macam itu target Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teguran Allah kepada Nabi ni sebab seolah macam inilah, Muhammad yang handuk pulun sangat yang nama-nama tokoh musyrikin Mekah tu, awak yakin mereka masuk Islam ke? Seolah macam tu lah kalau bahasa nak bagi faham ni. Awak dengan hak buta, hak mai ni, hak rasa lekeh ni, sampai hak tak berpaling dekat dia. Kan? Ayat ini teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila teguran kepada Nabi, sebenarnya teguran kepada kita, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita ni pemilih sebenarnya. Kan? Saya tengok hak kerja kerajaan, kerja dekat swasta ataupun kita sendiri. Contoh kita kata, kita jumpa dua orang. Satu pakai kepiah nampak selekeh, ataupun pakai serban nampak biasa je. Hak seorang lagi pakai kot dengan songkok hitamnya. Kan? Naik kereta besarnya, hak yang pakai kepiah dengan serban tu naik motor je. Rasanya kita tak layan hak naik motor tu. Kan? Dari jauh, "Ya tuan, apa khabar tuan?" Yang hak tuan haji ni kita pun tak layan je. Memang siapa-siapa pun macam tu sebenarnya. Kan? Siapa-siapa pun macam tu. Kan? Kalau pakai kemah tu, kita, "Oh tuan, ya apa khabar?" Tapi kalau mai selekeh tu, "Ya, Pak Haji ada masalah?" Amoi kasar orang cakap. Kan? Maksudnya pilih jabatan mana pun. Pilih jabatan mana pun. Semua macam tu. Kadang-kadang kita pakai selekeh. Orang yang kita berurusan, tengok muka kita pun tak. Kan? Punya sombongnya. Ayat ini teguran. Begitu juga teguran kepada kita. Seolah-olah macam inilah, layan orang sama rata. Kan? Kadang-kadang kita kata, Pak Haji yang naik motor tu, kita nampak selekeh tu, ni orang kaya nampak kereta besar ni, mungkin kita keluar dari masjid, tiba-tiba kereta kita pancit. Agak-agak siapa yang nak tolong kita? Tuan-tuan sekalian, agak-agak siapa nak tolong kita? Kita yakin hak naik motor ni lah yang kita rasa lekeh, dia yang akan tolong kita. Belum tentu hak kereta besar tu, belum tentu kan, hak kereta besar tu mungkin dia berhenti, "Okey tuan, kereta pancit ramai saya perbaik." Kan? Kita tak yakin lah macam tu. Walaupun ada, kita tak nafikan. Bukan kita nak peleceh orang kaya, tak, bukan kita nak peleceh orang kaya, tapi kita nak cerita bagaimana ini yang berlaku dalam masyarakat. Dan ini yang berlaku dalam masyarakat. Bila ayat ini kita baca teguran kepada Nabi, macam itulah kena anggap ini juga teguran kepada kita. Muslimin muslimin rahmati Allah sekalian. Sama lagi ayat ni, Allah kata, "Amma man istaghna." Kan? Allah kata, adapun orang yang merasa keadaannya cukup. Maksudnya ketika Nabi cakap dengan apa dia? Dengan Utbah, Syaibah, Abu Jahal apa semua ni, amma man istaghna. Kan? Nabi kata sebenarnya depa ni dah rasa cukup dah. Depa ni dengan ada kuasa, ada kekayaan. Hak masa Nabi dakwah depa buat tak tahu je. Bahkan 3 nama ni, hak ni lah yang terbunuh ketika peperangan Badar. Dan Abu Jahal terbunuh juga ketika peperangan Badar. Kan? Nak cerita kepada kita seolah macam inilah. Duk dakwah sangat pokok ni, mereka ni bukan nak ikut Islam pun. Cuma ada satu nama yang ada sekali ketika majlis tu, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi, hak tu masuk Islam. Hak tu masuk Islam. Kan? Amma man istaghna. Kan? Depa tu hak duk dakwah tu, depa rasa cukup, kaya. Allah guna perkataan istaghna daripada perkataan ghani. Orang kaya ni dia dah cukup dah. Apa dia perlu orang? Orang yang berjawatan, apa dia perlu orang? Hak kita perlu orang ni sebab kita tak cukup pada kita. Mungkin kita ni pangkat tak setara mana, kekayaan pun tak setara mana, jadi kita perlukan orang. Kan? Allah menggunakan perkataan istaghna daripada perkataan kaya. Fa anta lahu tasadda. Allah kata dekat Nabi, fa anta Muhammad, handuk layan lebih-lebih kat depa.
Kan mungkin setengah dia kata ustaz duk guna hang kat nabi tak selesai. Dak, ni nak bagi faham bahasa utara kita lah. Fa anta lahu tasaddaq. Allah tegur nabi. Kan Allah kata Muhammad, kamu duk layan lebih kepada puak-puak tu. Kamu berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum, buta, mungkin dia selekeh. Wa ma 'alaika alla yazakka. Yang kamu duk layan lebih-lebih tu Allah kata, kamu tahu ke depa tu akan berubah jadi baik? Kamu tahu ke yang hak kamu layan, hak yang musyrikin Mekah tu, depa tu akan masuk Islam ke? Kan seolah macam inilah. Seolah macam ni nak gambarkan kepada kita. Hak ni Islam dah. Hak ni bukan Islam. Sebab apa pilihan hak bukan Islam lebih pada Islam? Islam ni dah tentu dah Islam baik dah. Faham tak maksud bagaimana Allah sebut secara tersurat dan tersiratnya? Seolah macam inilah. Di samping layan hak kafir untuk masuk Islam, ni hak dah Islam dah ni. Sebab apa berpaling daripada dia? Kena layan samalah. Kan? Bahkan mungkin kena layan lebih kepada hak Islam. Kan bagaimana Allah nak ajak keutamaan, priority. Bagaimana keutamaan itu perlu kita tahu. Okey, kemudian Allah sebut lagi. Allah kata wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang segera datang kepadamu wa huwa yakhsha, dengan perasaan takutnya, takut dia ni melanggar perintah-perintah Allah. Ini Allah ulang balik tentang Abdullah bin Ummi Maktum ni. Maksudnya dia datang jumpa Nabi, dia buta. Cuma mungkin orang cerita, oh no, tu Nabi Muhammad ada kat Nabi Muhammad ada kat situ tu. Jadi dia dengan buta tu dia pergilah kat Nabi. Dia tak tahulah Nabi duk bercakap dengan siapa. Jadi dengan dia pergi kalut macam tu, yas'a, orang Arab guna perkataan yas'a tu nak cerita dia pergi bersegera, dia pergi dengan, kalau bahasa utara pergi dengan kalut lah. Tergopoh gapah. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takutkan Allah. Seolah-olah hadir nak pergi cerita tu, mungkin dia nak cerita Muhammad, aku ni takut ke Allah. Ada tak wahyu yang baru yang nak cerita kepadaku ni? Kan bagaimana orang buta tak nampak dunia pun, tetapi kesan wahyu Nabi SAW yang Nabi terima, takut dia kepada Tuhan. Kan sebab itulah kadang-kadang kita ni diuji dengan panca indera kita yang sempurna ni. Belum tentu tahap keimanan kita kepada Allah lebih hebat daripada orang yang kadang-kadang panca indera dia diuji oleh Tuhan. Dan minggu lepas saya tengok pada majlis hafazan Al-Quran peringkat negeri Perlis, yang menang 30 juzuk tu OKU. Kan seorang budak remaja ni, jalan dia macam terhoyong-hayang. Memang kaki dia tu setelah kaki orang lembut. Semayang tak boleh berdiri, semayang duduk. Menang 30 juzuk. Allahu Akbar. Masa di umum dia menang 30 juzuk, rasa sebab kita. Allahu Akbar. Kan kita hak panca indera, kekuatan kita pun sihat sempurna belaka, tak boleh nak lancak macam dia. Allahu Akbar. Rasa kan sebab itulah Tuhan uji kita. Kadang-kadang kelalaian kita lah. Kadang-kadang bila Tuhan bagi sihat, mai tak sihat, kadang masa tak sihat itulah jadi motivasi kita. Kan? Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Kemudian Allah sebut, mai lelaki tergesa-gesa takutkan Tuhan, Allah kata fa anta anhu talaha. Ayat 10. Allah kata engkau berlengah-lengah melayaninya. Maksudnya bila Abdullah bin Maktum mai duduk sebelah Nabi duduk layan 4-5 orang hak musyrikin Mekah ni, Nabi nak bagi selesai dulu. Kan seolah-olah Nabi nak bagi selesai dulu dengan musyrikin Mekah ni, lepas tu baru nak layan Abdullah bin Ummi Maktum. Patut secara adab berinteraksi. Kan kadang-kadang contoh kita, kadang-kadang dengan anak kita ambil contoh. Kita duk cakap dengan abang. Biasalah anak kecil ni kadang-kadang bila kita bercakap dengan abang, dia kadang dia ada cemburu dia. Masa tu dia nak main tanya, masa tu dia nak main cerita. Secara adabnya kadang-kadang mak ayah ni kadang dia marah ke anak kecil. Dia kata apa ni, tak tengok mak duk cakap dengan abang ni. Kan dia marah anak kecil. Jadi anak kecil ni terasa. Kan kadang hak dia terasa tu bawa lama tu. Kan dia bawa lama tu. Kadang-kadang masa mak dia sakit tu dia terasa, dia kata mak dulu masa aku kecil tu bukan dia layan aku sangat. Kan bukan layan sangat aku sangat pun, dia banyak layan ke abang.
Itu maksudnya anak-anak kita kadang dia bawa perasaan yang tu. Jadi apa kaedah dia? Kan seolah-olah bila Allah tegur Nabi ni, engkau berlengah-lengah dengan hak si buta ni Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, patut kalau secara adabnya mungkin kita boleh kata tunggu sat nak bagi selesai dengan hak ni dulu. Payahkah perkataan tu? Kan mudah je sebenarnya. Kadang-kadang kita tak. Kadang kita nak bagi selesai satu-satu dulu. Kan mungkin kita katakan anak, mungkin adik kita kata, adik tunggu sat nah, mak duk bercakap dengan abang sat, sagi mak layan sagi. Simple je. Kan begitu juga interaksi kita dalam masyarakat. Kadang-kadang masa benda yang sama itulah. Kan kadang-kadang duk sembang ni, mai kawan, Assalamualaikum. Kita berjawab Waalaikumsalam. Sat nah nak sembang dengan kawan. Sebab bila kita interaksi dengan orang, kita potong situ, layan hak orang berumai, tak beradab pula. Maksudnya mana keutamaan? Tentu keutamaan yang kita interaksi lebih awal. Ayat ini sebenarnya bukan teguran kepada Nabi untuk Nabi layan, tak layan Abdullah bin Maktum. Sebenarnya Nabi juga layan Abdullah bin Ummi Maktum. Tetapi Allah kata fa anta anhu talaha. Kamu berlengah-lengah Muhammad. Kan kamu melambat-lambatkan. Kan dia duk tunggu, dahlah dia buta. Kan dia pun tak tahu. Kata Muhammad sedang berinteraksi dengan hak kepala-kepala musyrikin Mekah ni. Dan tengok bagaimana Allah nak ajak interaksi kita sesama kita. Kan. Kemudian Allah kata, kalla innaha tazkirah. Kan. Kalla, jangan duk buat lagi, Allah kata. Kan. Banyak dalam Al-Quran bila Allah sebut satu benda, Allah kata kalla. Kalla, jangan buat lagi. Kan ayat ini kepada Nabi. Allah nak tegur Nabi Muhammad, jangan buat dah. Tapi kena ingatlah, kalau tegur Nabi, termasuklah kita umat Muhammad. Kalau kita tersalah sebelum ni dalam melayani secara interaksi dengan orang ramai, biasalah kadang, oh ni grup kita, kan ni bukan grup kita. Kadang jadi masalah macam tu. Oh ni kan parti kita, ni bukan parti kita. Kan ini adik-beradik kita, ni bukan adik-beradik. Sebenarnya secara interaksi perlu kita layan semua sekali, tetapi kadang-kadang ada keutamaan dia. Bagaimana kita nak kat interaksi kita dengan kita nak maklum orang yang kedua. Allah tegur Nabi ni, fa anta anhu talaha, engkau melengah-lengahkan yang hak si buta Abdullah bin Maktum ni nak cerita masalah dia kepada Nabi. Kala innaha tazkirah, jangan buat lagi Muhammad. Innaha tazkirah, ini peringatan, Allah kata. Ini peringatan, Allah kata. Faman syaa'a dzakarah, ini peringatan kepada sesiapa yang nak jadikan dia sebagai peringatan. Apa makna ayat ni? Nak cerita manusia ni kadang-kadang bila kita peringatkan, esok dia lupa. Kan peringat pula esok, lusa lupa pula. Kan manusia ni perkataan nasia bahasa Arab maksudnya lupa. Memang itu tabiat kita. Carilah bangsa mana pun, pelupa itu memang tabiat kita. Tabiat kadang-kadang jadi bala kepada kita. Kadang-kadang lupa ni jadi nikmat kepada kita. Kan? Lupa macam mana? Maksudnya masalah hari ni, kita tidur malam ni, bangun pagi esok, lupa dah masalah hari ni. Allah bagi kita lupa. Lupa tu nikmat. Kalau kita tak lupa, hak stres, tekanan hari ni, bawa pagi esok, duk teringat lagi, nak buat kerja hari esok pun tak tenang. Kan? Kadang-kadang lupa jadi nikmat. Kadang-kadang lupa ini jadi bala. Bagaimana orang lupa kepada Tuhan? Kan orang lupa tanggungjawab dia, orang lupa amanah dia. Okey. Jadi Allah sebut faman syaa'a dzakarah, bagi sesiapa yang nak jadikan cerita ini sebagai peringatan untuk dia. Fi suhufin mukarramah, disimpan dalam suhuf. Kan kalau kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab, rukun iman yang ketiga, kan beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab.
Dalam perbincangan kepada rukun iman yang ketiga tu, beriman kepada kitab-kitab. Kitab ada 4. Yang pertama Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Ada 4 kitab ni disebut dalam Al-Quran. Di samping kitab-kitab ni, Allah juga menyebut suhuf, lembaran-lembaran, helaian-helaian. Kan contoh dalam surah Al-A'la, surah Sabbihis, kan pada ayat yang terakhir Allah kata suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang Allah beri kepada Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Rupanya Nabi Musa kitab pun dia dapat, Taurat. Yang suhuf tu pun dia dapat juga, kan? Jadi wahyu-wahyu ni Allah kata disimpan dalam lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atin, yang mana suhuf ini, wahyu ni asal daripada marfu'ah, diangkat ke atas, maksudnya daripada langit. Kan sebab tu Al-Quran berlaku dua penurunan. Daripada Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Dari langit dunia tu, daripada Allah kepada langit dunia turun sekaligus. Dari langit dunia turun kepada Nabi secara sikit-sikit, mengambil masa selama 23 tahun. Kan saya tertarik pada malam yang pada penutup majlis hafazan tu, penceramah pada malam tu dia sebut, dia kata tuan-tuan sekalian, sebab apa kita orang Melayu ni susah sangat nak hafal Quran? Kita duk rasa susah lah. Nabi hafal Quran dia kata umur 40. Kita pun terfikir, oh betul juga, Nabi kan dapat wahyu yang pertama ketika umur 40, kan? Ayat Al-Quran berterusan turun untuk fasa Mekah selama 13 tahun, untuk fasa Madinah 10 tahun. Nabi wafat ketika di Madinah. Antara ayat yang terakhir yang diturunkan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, kan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Kan surah tu diturunkan beberapa minggu sebelum Nabi wafat. Jadi tempoh penurunan Al-Quran itu 23 tahun, seolah-olah Nabi hafal Quran ambil masa 23 tahun. Jadi siapa-siapa yang umur 40 tahun ni, kena ingat, maksudnya okeylah 23 tahun dan aku mati umur 63 dan hak khatam Quran lah. Kalau kita tahun ni umur 50, tak apalah 23 tahun, mati umur 73. Kalau umur 60, 23 tahun 83. Cuma 83 tak tahu ustaz mati tak mati lagi, tak tahulah, ajalah tu. Tapi sekurang-kurangnya kena ada target. Al-Quran tak hafal banyak pun tuan-tuan sekalian, juzuk 30 tu pun kira boleh dah sebenarnya. Tapi sebab kita rasa Quran ni payah ustaz nak hafal, kan payah. Tak payah sebenarnya. Otak kita ni sebenarnya lebih cerdik daripada budak-budak sekolah rendah yang hafal Quran sebenarnya. Budak-budak ni saya duk bagi masa, okey ustaz nak masa setengah jam hafal 10 ayat. 10 ayat dia hafal, bukan ingat pun. Ni sambil duk hafal, mata tengok shilling, tengok kipas, dia duk main geletek dengan kawan-kawan dia, kan? Tetapi kadang bila kita tengok, okey hafal elok, nanti ustaz denda berdiri, dia pun hafal elok. Otak budak dengan otak kita dewasa, bila kita test, memang kelajuan otak dewasa hafal lebih laju sebenarnya. Cuma kelemahan otak kita bila bertambah tua ni, mudah hilang. Itu je. Cepat ingat kita sebenarnya. Cepat ingat. Kalau kita ambil dua, satu umur 50, seorang umur 10 tahun, saya yakin umur 50 hafal lebih ingat cepat. Tapi hak umur 50 tu esok kalau tanya tak ingat dah lah. Kan? Itu je beza. Hak 10 tahun ni hafal hari ni lancak, tanya minggu depan boleh baca lagi. Itu otak budak sebab dia tak banyak maklumat dalam otak dia. Tetapi kecerdikan otak akal kita ni hak dewasa lebih cepat. Cuma kita tak tahu kaedah. Kan? Kaedah dia baca ulang kali ya. Kan? Bahasa satu muka
ada 42 ayat. Tuan-tuan sekalian, siapa yang tak ingat bahasa, balik malam ni sejam, saya yakin dia boleh lancang. Buat macam mana? Dia baca ayat 1 sampai ayat 10, ulang sampai 10 kali, ulang 20 kali. Memang lancang punya 1 sampai 10. Lancang 1 sampai 10, baca pula ayat 11 sampai ayat 20. Ulang 11 sampai 20, ulang. Lancang. Lepas tu gabung pula 1 sampai 20. Tempoh sejam, yakinlah 42 ayat memang lancang. Bila dah lancang malam ni, petang esok pergi masjid pada Katong, mai baca kat saya. Kan, seolah nak promote macam tu lah. Kan, sebab dekat masjid pada Katong dia tanya, ustaz buat kelas tahfiz muda, gegar muda hak kami toto tak buat ke? Kan, tak apalah, nanti kita buat kemudian lah. Sebab hak toto ni kadang bila tak lancak ni, bukan dia tak tahu kaedah, dia tahu kaedah. Tapi biasalah kadang ni baru Tok Wan nak main mengapai, Tok dah panggil dah. Kan, tu masalah tu kan. Okey, nak azan dulu. Okey, sila azan dulu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian. Okey, kita sambung ayat yang ke-14 tu. Allah sebut marfu'atin mutahharah. Dalam tafsir as-Tafasid, bagaimana pengarang kitab sebut
mukarramatun 'indallahi ta'ala marfu'atun fis sama' mutahharatun munazzahatun an massi syayatin. Maksudnya fi suhufi mukarramah, nak cerita bagaimana ayat-ayat suci wahyu ni tersimpan dalam naskah ataupun lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan oleh Allah, kan? Marfu'atu fis sama', yang mana wahyu ni di langit, kan? Wahyu ni di langit diturunkan ke bawah, kan, melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Mutahharah munazzahah an massi syayatin. Maksudnya Al-Quran ini ataupun wahyu-wahyu Allah ni suci daripada sebarang gangguan syaitan. Sebarang gangguan syaitan. Bi aidi safara, Allah sebut lagi, terpelihara di tangan malaikat-malaikat yang safarah, maksudnya malaikat ambil daripada Lauh Mahfuz, kan? Banyaklah terjemahan, ada yang kitab yang menterjemahkan maksud malaikat tulis daripada Lauh Mahfuz, ada yang ambil secara mulut dari Lauh Mahfuz bawa bawa mai kepada nabi-nabi, kan? Kira min bararah, malaikat-malaikat yang mulia lagi yang berbakti, kan? Okey, kemudian ayat 17. Masuk ayat 17 ini nak cerita bagaimana Allah menggunakan perkataan qutila, kan? Qutila ni perkataan qatala, bunuh. Qutila dibunuh, kan? Qital sama-sama bunuh. Sebab tu qital ni diguna untuk perang. Hak ni nak bunuh hak ni nak bunuh ni. Jadi nama perang, kan? Jadi Allah sebut di sini qutilal insan, dibunuh insan. Tetapi kalau kita tengok dalam tafsir, bagaimana ulama tafsir menyebut qutilal insan tu maksud binasalah manusia-manusia. Ma akfarah, yang mana mereka yang ingkar. Perkataan akfarah daripada perkataan kafir. Kafir ni maksudnya ingkar, kan? Lawan kafir mukmin. Mukmin ni orang yang beriman. Lawan dia kafir. Kafir ni ingkar, orang yang derhaka. Min ayyi syai'in khalaqah, tidakkah orang kafir, orang yang ingkar ini fikir min ayyi syai'in khalaqah, dia dicipta daripada apa? Kan tengok bagaimana ayat ini nak cerita Allah ungkit balik apa yang Allah buat kepada manusia. Nak cerita macam inilah, yang hampa duk kufur sangat dengan aku ni sebagai Tuhan, yang hampa duk ingkar kepada aku ni, siapa yang cipta hampa? Kan? Ayat ini nak cerita tentang ungkit, kan? Tuhan boleh ungkit. Sebab tu dalam ilmu psikologi menceritakan tentang bagaimana mak ayah cara mendidik anak-anak, dia boleh ambil secara teknik yang Allah sebut dalam ayat ni. Dia mesti kena ungkit. Manusia ni kalau tak ungkit, dia tak ingat, kan? Anak ni bila membesar, dia tak sedar mak dia punya susah dulu mengandungkan dia. Dia tak sedar ayah dia duk cari rezeki dulu. Dia tak ingat. Kadang-kadang ayah terpaksa ungkit. Hang tak ingat ke ayah dah jaga hang masa kecil dulu? Kan mak kata, hang tak ingat ke masa mak duk mengandungkan hang dulu? Hang dah hak paling payah sekali. Kan? Sampai mak nak beranak 2 hari nak boleh keluar kepala hang. Punya payahnya, kan? Punya payah. Lalah hak keluar hang hak paling ketegak. Maksudnya Tuhan guna sistem ungkit, kan? Seolah Allah kata kepada orang kafir, yang hampa duk kufur, duk ingkar ni, siapa cipta hampa? Kan? Min nutfatin khalaqah, hampa ni yang ingkar ni Allah cipta daripada nutfah, air mani. Air mani ni keluar kot mana? Kan? Air mani keluar kot mana? Situlah keluar ayat kencing, situlah keluar mani. Sebab tu Allah sebut gelaran ataupun nama kepada air mani ni mimma'in mahin, air yang hina. Kalau ayat kencing tu kita kata kotor, ayat mani tu keluar kot tu juga. Sebab tu ulama khilaf, 2 pandangan. Ada yang kata mani najis dan ada kata mani itu suci. Mazhab Syafi'i kata suci lah, kan? Atas alasan disebut dalam hadis bagaimana Aisyah
tengok ada pakaian Nabi terkena mani, Aisyah hanya ambil kuku dia, maksudnya digerik buang air mani tu je tanpa basuh. Kalau tak basuh tu maksudnya air mani tak najis lah. Kalau najis mesti kena basuh, kan? Okey, jadi Allah sebut sini, Allah ungkit di sini, manusia daripada mani je yang boleh jadi engkar, boleh jadi sombong, jadi bongkok. Itu tabiat manusia, kan? Manusia bila dia sedap balik, ish aku ni ayak kotor, air mani aku ni, kan? Allah cipta aku, kan? Faqaddarah, Allah kata kami yang atur semua, kan? Summas sabila yassarah, kemudian Allah kata kemudian jalan sama ada baik ataupun jahat, yassarah, Allah permudahkan untuk dia. Nak cerita kadang-kadang orang jadi baik sebab apa? Allah permudahkan dia jadi baik. Kadang-kadang orang jadi jahat sebab apa? Allah mudahkan dia untuk buat jahat, kan? Kadang-kadang setengah orang baru nak buat jahat, tiba-tiba orang nampak, oi hang buat apa? Terus tak jadi buat jahat. Setengah orang buat jahat selama ya, orang tak nampak apa, tengok Allah uji, kan? Allah uji. Kadang-kadang manusia, contoh kita kata pi siam, kita kata kan pi siam. Ada orang pi siam, pi pelancongan, kita kata 2 orang. Seorang pi duduk hotel yang sama, okey, tak ada masalah. Hak seorang lagi Allah nak uji dia, duduk hotel yang sama, tengah malam ada orang ketuk pintu, buka-buka tengok pelacur. Dia kata, tuan okey, kan? Tengok Tuhan uji. Hak seorang okey, tak ada masalah. Hak seorang Tuhan uji dengan pelacur, kan? Jangan main-main, kan? Orang Allah uji duit yang banyak untuk kita. Setengah orang duit yang banyak dia guna untuk kepentingan fi sabilillah. Setengah orang duit banyak, situlah cari arak, situlah cari betina, situlah dia berjudi. Tengok ujian duit sama ya, kan? Jadi Allah kata summas sabil, kemudian Allah kata jalan hak ada ni sama ada baik ataupun jahat, tengok Allah mudahkan untuk siapa-siapa, kan? Kemudian Allah kata summa amatahu fa aqbarah, kemudian seseorang akan dimatikan, fa aqbarah, kemudian dia akan dikuburkan. Setara mana sangat kita ni nak cerita orang sombong, orang yang bongkok, orang yang ingkar, mula dicipta daripada mani, kemudian dia pilih jalan mana, nak baik ke jahat, lepas tu Allah kata aku pematikan, lepas tu dikuburkan. Setara mana sangat manusia ni, kan? Tengok bagaimana Allah ungkit nak memberi kesedaran kepada manusia, kan? Kemudian Allah kata summa idza syaa'a ansyara, kemudian Allah kata apabila manusia Allah kehendaki, mereka akan dibangkitkan. Maksudnya memang akan dibangkitkan pun, kan? Maksudnya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah nak semua mati selesai belaka, boleh ya. Tapi Allah dah cerita dah. Dan Allah kata innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janji-janji dia. Okey, ayat 23 Allah kata kalla lamma yaqdima amara, janganlah hendaknya dia kufur ingkar, kan? Jadi Allah sebutlah ni cara kita kata taktik Allah Taala. Mula-mula Allah ungkit, Allah kata tengok hampa ni duk bongkok kufur ingkar, siapa yang cipta? Akulah. Daripada air yang hina pun, lepas ni hampa pilih jalan sendiri, lepas ni mati hampa dikuburkan. Lepas tu ayat nak baik semula. Kala Allah kata janganlah buat macam tu, kan? Allah kata janganlah ingkar, kan? Janganlah ikut hawa nafsu. Lamma yaqdima amarah, kan? Sebenarnya dia belum menunaikan apa yang diperintahkan padanya. Kalau tak ikut lagi, ikutlah, kan? Ayat ini dibaca kepada orang hidup. Orang mati bukan ada fungsi dah, kan? Maksudnya kita yang baca ni alhamdulillah, bila Allah tegur macam tu, kita yang sihat panca indera, yang akal kita masih okey ni, baca ayat macam ni, dah buat macam mana? Ambil pengajaran kepada ayat ni. Okey, ayat 24. Ini segmen yang ketiga, cerita pasal yang ketiga. Allah kata falyanzuril insanu ila ta'am, hendaklah manusia ni Allah kata dia tengok sama kepada makanan-makanan dia, kan? Ni arahan Allah Taala. Falyanzur, Allah menggunakan lam tu lam pada untuk suruh,
lamul amri falyanzur, hendaklah manusia ni lihat kepada makanan dia. Kan kadang manusia ni kadang dia tak sedap makanan dia punya makan, dia tak tahu makanan tu mai dari mana. Kan kadang-kadang kita tengok contoh hak Mekah ni, kita kata Allah ambil contoh-contoh yang mudah nak memberi kesedaran kepada manusia. Allah guna kaedah, Allah ukit hampa ni siapa yang cipta? Kan mai kat sini pula hampa duk makan tu, makanan tu mai mana? Kan tengok Allah ambil contoh yang mudah. Kan okey, Allah kata apa? Anna sababnal ma'a sabba. Allah kata sesungguhnya kamilah yang mencurahkan hujan sabba, dengan curahan yang dahsyat. Maksudnya kalaulah kami tahu waktu hujan, semua pokok nak hidup macam mana? Macam mana nak dapat hasil? Tengok contoh yang mudah. Nak cerita bagaimana teknik dakwah, cakap dengan orang yang dia boleh faham bahasa kita. Ni cakap dengan anak umur 10 tahun, tapi cerita bab zakat fitrah dengan bab riba tak sesuai lah. Kan untuk 10 tahun tu pada bab solat, bab puasa, cerita sikit tentang pembahagian zakat boleh lah, sekadar fardu ain untuk padan dengan umur dia. Kan jadi kita kata bagaimana Tuhan untuk kaedah orang Mekah yang mana musyriki Mekah tak masuk Islam lagi, ataupun sahabat yang baru masuk Islam, Allah menggunakan bahasa yang mudah. Kan okey, kemudian Allah kata lagi summa syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya tanah bila kerah nak tumbuh pokok macam mana? Kan ayat ini orang guna untuk teknik pertanian. Kan macam mana? Maksudnya pokok, kalau nak tanam pokok kena bajak dululah, kena ambil cangkui pada pekecai tanah tu. Kalau nak tanam sayur kena buat batas, maksudnya ambil tanah yang dah hancur. Kalau tanah yang betul-betul kerah nak tumbuh macam mana? Cuba bendang kita tabuk padi atas tanah kerah tanpa kita bajak, nak tumbuh macam mana? Tengok ayat Al-Quran. Allah nak cerita tentang Allah lah yang belah tanah, tetapi dalam masa yang sama orang yang buat pertanian, orang yang mula-mula mereka cipta bagaimana kita nak tanam pokok, kena bajak dulu, kena pecah-pecahkan tanah, sebab Allah kata kami yang pecahkan tanah. Kan maksudnya nak tanam pokok, habba maksudnya syaqqa, maksudnya dengan Allah pecahkan baru pokok boleh tumbuh. Tengok Al-Quran, dia sesuai dengan manusia bidang apapun. Kan bidang apapun. Kan macam kita kata cerita Zulqarnain, kan dalam surah Al-Kahfi Allah sebut bagaimana tembaga dicampur dengan besi dia akan menghasilkan kekuatan. Kalau setakat tembaga saja, kalau setakat besi saja tak kuat, tapi bila campur dua tu jadi kuat. Tengok maksudnya orang yang bagi engineering nak buat bangunan yang menggunakan besi, maksudnya kena campur tembaga baru jadi kuat. Tengok bagaimana Al-Quran. Kan setengah orang dia pelik, dia kata ada Al-Quran ustaz. Ya, Al-Quran ayat siapa? Tuhan kan maha mengetahui. Tuhan tak cipta manusia, Tuhan tahu dah keadaan manusia. Kan okey, kemudian Allah sebut fa'ambatna fiha habba, bila tanah dipecah-pecahkan barulah awak masuk biji-bijian, benih. Kan tengok bagaimana pertanian kat situ. Wa inaba wa ghadba, dan dengan itulah akan tumbuh anggur, ghadba, sayur-sayuran. Tengok masuk sayur dekat sini. Kan tengok tanah yang dihancur nak tanam sayur, kena bagi perecai dulu tanah. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun serta pokok-pokok kurma. Kan wa hadaiqa ghulba, dan taman-taman yang menghijau subur. Kan wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumput. Allah sebut semua ni. Allah nak kata macam ni, yang hampa duk makan buah anggur, yang hampa duk makan sayur-sayuran, yang hampa duk dekat kebun taman apa, yang hampa duk makan buah, lepas tu binatang hampa duk makan rumput-rumput tu, siapa yang buat? Allah nak peringat macam tu. Kan Allah nak peringat macam tu sebenarnya. Kemudian ayat 32 Allah kata mata'al lakum, semua yang aku cipta, buah-buahan, makanan apa semua tu, mata'al lakum, untuk kegunaan kamu. Dengan itulah kamu makan, dengan itulah kamu hidup, dengan itulah kamu ada tenaga. Wali an'amikum, dan binatang-binatang ternak kamu.
Kalau binatang ternak kamu tak makan semua apa-apa yang aku bagi ni, dia pun nak hidup macam mana? Kan kamu nak makan daging macam mana? Malaikat depa kena makan rumput-rumput tu. Kan sebab tu Allah kata wa abba, rumput-rumput kan, untuk makanan kepada binatang-binatang ternak. Okey, dan yang terakhir berkaitan dengan segmen yang terakhir ataupun perkara yang Allah masukkan yang keempat dalam surah Abasa ni, Allah kata fa idza ja'atis sakhah. Allah kata ingatlah apabila akan berlaku nanti as-sakhah, suara jeritan yang dahsyat, yang memekakkan. Kalau kata gambaran dunia ni, jangan sangka kita tak menapah je kita mati. Kadang-kadang telinga kita dengar sesuatu yang kuat, pecah ke gendang, pecah saraf telinga, kita boleh mati. Kan? Ada penjara dekat dunia ni, cara hukum bunuh dia, dah bagi suara yang kuat, mati. Berdarah meleleh kat telinga ni. Kan? Sakhah ni suara yang memekakkan. Kan berlaku 2 kali. Ini tugas malaikat Israfil. Cuma ulama bincang ayat ini sangkakala yang pertama ke sangkakala yang kedua. Pelbagai tafsiran dalam kalangan ulama. Itu berdasarkan kepada ayat yang seterusnya. Kita cuba tengok dulu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari yang ditiup sangkakala, yang memekakkan, yang memerikkan telinga dengar ni, pada hari itulah seseorang akan lari daripada saudara dia. Semua pakat lari belakang. Kita hak kenal hari itu pakat lari belakang. Kan? Wa umbihi wa abi. Allah cerita lebih khusus. Saudara ni kadang adik-beradik istilah utara. Kan kita guna adik-beradik. Adik-beradik kita sampai 5 6 pupu adik-beradik. Kan? Orang KL sebut adik-beradik tu ke abang adik. Kita punya mesra utara, adik-beradik je semua nama adik-beradik. Kan? Ayat 35 Allah cerita secara khusus, wa ummihi wa abih. Pada hari itu kita lari daripada mak kita. Kita lari daripada ayah kita. Nampak ayah kita ni? Yafir. Allah kata pakat lari belakang. Mak lari daripada anak. Suami lari dari isteri. Isteri lari daripada suami. Pakat lari belakang hari itu. Wa sahibatihi wa banih. Dan kita bagaimana isteri melarikan diri daripada suami. Suami melarikan diri daripada isteri. Wa banih, dan anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah kata kerana pada hari itu setiap daripada apa yang Allah sebut ni, mak ayah, suami, isteri, anak-anak, adik-beradik apa semua, minhum yawma idzin, pada hari itu sya'nun, pakat ada urusan belaka, yughni. Yughni itu maksudnya dia nak kena selesaikan urusan dia. Bila dia nak kena selesai urusan dia, dia lari daripada semua yang ada. Kan? Okey, bila sampai kat situ, jadi ulama bincang, ayat ni pasal sangkakala yang pertama ke sangkakala yang kedua? Ada yang kata sangkakala yang kedua, yang pertama, ada yang kedua. Tetapi bila sampai pada ayat 38, wujuhu yawma idzin musfirah. Allah kata pada hari itu, wujuh jamak kepada wajhud. Wajhud ni satu wajah. Wujuh ni wajah-wajah. Nak cerita wajah-wajah manusia pada hari itu musfirah. Kan musfirah kalau dalam tafsir surah tafsir maksud musyriqah, bercahaya. Mudhi'ah maksudnya, maksud musyriqah, mudhi'ah tu maksud bercahaya. Maksudnya nampak muka tu macam kita lah. Kan kita tengok orang yang ceria, nampak muka dia macam seronok, seolah macam cahaya muka dia. Kalau nampak masa dia masalah, walaupun kulit dia putih, kalau mas debuh makeup aja ni merlik pun, memang kita tahu muka dia tak ada cahaya. Maksud nampak dia ada masalah. Kan? Jadi nak cerita gambaran kiamat nanti, ada wajah-wajah Allah kata pada hari itu bercahaya wajah dia. Kan? Lalu Allah kata dhahikah. Dhahikah ni gelak. Kan? Maksudnya seronok dia sampai keluar suara. Ketawa dia, gelak daripada hari itu. Mustabsyirah, bersukaria. Kan? Seronok sebab apa? Dia tahu dah dia boleh masuk syurga. Kan? Gambaran tu dia tahu dah. Dari alam barzah, orang alam barzah, dia dapat gambaran awal dah. Ahli syurga ke ahli neraka? Dapat gambaran awal dah.
Kan? Okey. Ayat 40, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Dan ada juga wajah-wajah pada hari itu 'alaiha ghabarah. Nampak muka tu berdebu macam orang serabut. Tak boleh nak kawat, nak urus diri sendiri. Kan kita boleh tengok. Kan? Ni nampak muka kita, oh nampak muka manis bercahaya, nampak gelak, nampak senyum pun, cakap sikit pun sambil nak gelak. Seronoklah tu. Kan? Seronok tu. Mai hak seorang lagi kita tengok dengan muka serabut berdebunya, kita tahu dia ada masalah. Kan? Lalu Allah kata orang yang macam tu tarhaquha qatarah. Bukan setakat debu, bahkan diliputi dengan warna hitam legam dan gelap gelita. Tengok muka, mungkin kulit putih, tapi tengok cara corak muka dia, nampak macam pucat, nampak jadi macam nak hitam. Kan? Lalu Allah kata orang yang macam tu, wajah dia macam tu ulaika humul kafarah. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-fajarah, dan mereka juga adalah orang-orang yang derhaka. Di sini seolah-olah Allah sebut dua. Satu pokok kafir, satu lagi pokok yang derhaka kepada Tuhan. Penjenayah. Maksudnya mungkin dia Islam, wallahu alam, mungkin dia buat dosa yang banyak, jadi dia masuk dalam kategori al-fajarah. Maksudnya orang yang derhaka kepada Tuhan. Bila sampai ayat 42, ayat yang terakhir, maksudnya ulama tafsir kebanyakannya buat kesimpulan fa idza ja'atis sakhah, yang ditiupkan sangkakala itu lebih kepada sangkakala yang kedua, iaitu manusia dibangunkan dari alam barzah, semua pergi ke padang mahsyar. Bermula di padang mahsyar itulah maksudnya gambaran selepas tu dibicarakan depan Tuhan, lepas tu al-haudu pakat minum kolam. Jadi gambaran cerita ketika fasa tu, maksudnya ada orang yang seronok, ada orang yang gelak, ada orang yang berdebu, muka hitam apa semua. Jadi itu gambaran kepada selepas tiupan sangkakala yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ni, jadi kita boleh faham kepada 4 perkara utama. Yang pertama, interaksi kita kena pandai cari keutamaan, kena beradab dalam berinteraksi. Kan? Kadang-kadang kita berinteraksi dengan kawan kita, mai anak kecil pun kita kena layan sebenarnya. Anak kita, ataupun kadang-kadang kita berinteraksi dengan anak kita, mai orang lain pun kita kena layan. Mungkin kita kata kena tunggu sat. Kan? Ini nak cerita tentang adab interaksi kita. Kan? Maksudnya yang kedua, cerita tentang bagaimana Allah cerita Allah perang ataupun binasanya puak-puak yang kufur. Kan? Cerita yang ketiga, Allah sebut tentang Allah suruh kita nilai semula makanan tu. Kan? Maksudnya semua tu Allah nak cerita Allah yang cipta. Dan yang terakhir, Allah cerita gambaran kiamat. Bila ditiup sangkakala yang kedua, ada manusia seronok dan ada manusia kecewa. Dan itu gambaran kepada surah Abasa. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran di sebalik apa yang kita baca dan kita syarah dalam surah Abasa. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.